Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan pasal tajuk pertama kita ialah kepentingan negara Islam. Tahu tak negara Islam tu apa? Negara. Islamic country. Islamic country. Yelah tu. Bahasa Inggeris dia Islamic country. So, jadi bahasa Melayunya negara Islam lah. Negara Islam. Negara Islam ialah sesebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad yang sebenar. Sejadinya pendek cerita dia sebuah negara yang menggunakan ataupun melaksanakan undang-undang Allah SWT dan mengamal keadilan dan kesesamaan serta memberi kebajikan kepada rakyat dia. Sejadinya itu adalah definisi negara Islam. Sejadinya kenapa wujudnya negara Islam? Why? Tujuan negara Islam ialah yang pertama sekali menegakkan perundangan dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah undang-undang yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia supaya manusia ini memperoleh keselamatan dalam kehidupan. Sebagai contoh, undang-undang jenayah, undang-undang muamalah, undang-undang jihad, undang-undang apa lagi banyak yang kamu tahu? Sila komen kat bawah ni. Banyak undang-undang kan? Kita nak lintas jalan tu pun ada undang-undang jalan raya. Semua benda yang dekat muka bumi ni ada undang-undangnya. Supaya apa? Untuk mengatur kehidupan manusia. Without law, it will be chaos. You know? Yang keduanya ialah merealisasikan keadilan. Yes, correct. Kezaliman dapat dihapuskan melalui keadilan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah itu sendiri. Ia meliputi semua orang, semua darjat. Dia tak kisahlah putih ke, hitam ke, ataupun keturunan dia, darjat dia kaya ke, miskin ke, semuanya sama. Yang ketiganya ialah of course menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Jadi pemerintah ni, terutamanya pemerintah Islam, akan berusaha bersedaya upaya untuk menjamin keamanan, kemakmuran dan menyempurnakan hak-hak rakyat dia. Sebarang kezaliman ke, tindasan ke, apa-apa kekejaman ke, supaya benda-benda macam tu tidak berlaku lagi. Sejadinya itu adalah 3 tujuan negara Islam ditubuhkan. Kita seterusnya, kita nak tengoklah macam mana nak tahu kan, banyak kat dalam dunia ni, banyak sangat negara. Kita tak tahu negara yang mana negara Islam actually-nya. So, jadi kita tengok ciri-ciri ni. Yang pertama sekali ialah mestilah sesebuah negara itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Follow dua benda ni. Al-Quran dan Al-Hadis. Ini adalah sumber rujukan negara Islam. Yang kedua, Majlis Syura sebagai asas pemerintahan. Apa-apa yang keputusan, sebarang keputusan kena berbincang, kena syura, kena berbincang. Itu adalah asas pemerintahan. Yang ketiga, melaksanakan hukuman amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada perkara yang jahat, kejahatan, keburukan. Yang keempat, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Yang kelima ialah ketua negara Islam itu hendaklah adil dan beriman. Dan yang terakhir sekali, menjamin kebebasan dan hak asasi manusia. Itu adalah ciri-ciri negara Islam. So, jadi kita dah tahu ciri-ciri negara Islam. So, jadinya komen kat bawah ni, negara yang mana yang menepati ciri-ciri negara Islam? Komen kat bawah ni.
So jadinya itu kita dah belajar definasi, kita dah belajar apa benda? Tujuan negara Islam itu ditubuhkan. Yang ketiganya kita dah tahu ciri-ciri negara Islam tu macam mana. Yang keempatnya lah kita akan belajar pasal prinsip-prinsip negara Islam. Prinsip-prinsip negara Islam ada 4 sahaja. Yang pertamanya adalah bahasa Melayunya ialah keadilan. Melaksanakan keadilan dalam semua bidang kehidupan. Yang keduanya ialah As-Samawi. As-Samawi ni correct if I'm wrong. Samawi persamaan. Islam mentakrif semua manusia adalah sama di sisi Allah kecuali ketakwaan. Allah tak nampak, tak tengok pun kulit putih ke kulit hitam ke pangkat dia ke keturunan dia ke, tetapi Allah amat memuliakan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sejadinya itulah yang membezakan cara Allah pandang kita sama je, kecuali pandangan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Okey, marilah kita bersama-sama kita dapatkan pandangan Allah itu. Okey, itu nombor 2. Nombor 3-nya ialah kebebasan. Dalam bahasa Arab dia ialah al-hurriyah. Al-hurriyah ni ialah kebebasan hendaklah tidak terkeluar daripada batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Boleh kita bebas, tetapi ada batas-batasnya. Okey, so jadinya kita ada sebagai contoh, kita ada kebebasan mencari dan memiliki harta kekayaan. Yang keduanya ialah kebebasan bersuara dan menyuarakan pendapat. Yang ketiganya ialah mendapat jaminan keselamatan hidup dan nyawa. Yang keempatnya ialah mendapat kebebasan beragama dan mengamalkan ajarannya. Okey, yang kelima, yang terakhir sekali, musyawarah. Musyawarahnya ialah asyura, berbincang. Setiap keputusan yang dibuat sama ada menentukan pelantikan ketua negara ataupun apa benda ke, sebarang diputuskan setelah diadakan mesyuarat dan mendapat persetujuan daripada ahli majlis syura. So, kau jangan cakap dia tak tahu sangat. So, jadinya apa-apa hal kena bincang. Okey, itu adalah prinsip-prinsip negara Islam. Yang pertama ialah keadilan, yang kedua persamaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat ialah musyawarah. Musyawarah ialah berbincang. Okey, itu sahaja. Alhamdulillah, dah habis dah. Okey, sejadinya itu sahaja perbincangan kita hari ini. Maaf salah silap sebab Ustazah ni baru-baru lagi kan. Sekiranya anda suka dengan video ini, sila like dan share kat bawah ni. Dan sekiranya kamu tahu negara apa yang mempunyai ciri-ciri negara Islam, boleh komen kat bawah ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I see you next time, insya-Allah.